Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Mazni 050900. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Af'alul Ibad di bawah subjek Dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah USI 31003. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah yang mengajar subjek ini, iaitu Prof. Madya Dr. Said Hazrul Lutfi bin Said Omar. Okey, sebelum tu, sebelum kita pergi kepada Af'alul Ibad, saya ingin kongsikan sedikit tentang zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, yang mana persoalan perbuatan makhluk ataupun perbuatan manusia ni, iaitu Af'alul Ibad dengan Af'alullah ni, tidak pernah dibangkitkan pada zaman tu, sebab iman mereka tu sangat teguh terhadap kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila masyarakat Islam telah bertembung dengan pengaruh kebudayaan dan falsafah, maka perbahasan ulama tauhid tentang ilmu kalam telah bertukar corak, iaitu dari aliran pemikiran yang mudah kepada aliran pemikiran falsafah. Okey, seterusnya kita masuk kepada Af'alul Ibad. Af'alul Ibad iaitu perbuatan manusia, tindakan manusia bergantung kepada usaha dan ikhtiar sendiri, iaitu contohnya makan dengan minum. Okey, sebagai contoh, makan, kita ada niat untuk makan. Okey, kita lapar, kita ada niat untuk makan, tapi kita tidak makan. Okey, kalau kita makan, kita akan kenyang. Kalau kita tak makan, kita akan lapar. Okey, di situ jelaslah bahawa Af'alul Ibad ni di atas kehendak kita. Kalau kita nak makan, kita makan. Kalau tak makan, kita tak makan. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta manusia mempunyai kehendak dan kekuatan untuk memilih sama ada untuk melakukan sesuatu perkara ataupun tidak. Okey, sama macam tadi, nak makan ataupun tidak. Seterusnya, bahagian Af'alul Ibad. Bahagian Af'alul Ibad ni terbagi kepada dua, iaitu ikhtiari dengan ijbari. Yang pertama, ikhtiari, iaitu sesuatu yang berlaku atas kemahuan sendiri. Contohnya macam tadilah, makan dengan minum. Iaitu ikhtiari ni melibatkan dosa dan pahala, manakala ijbari merupakan perkara yang berlaku bukan atas pilihan sendiri, iaitu contohnya kecacatan anggota badan. Kecacatan ni bukannya orang yang minta, akan tetapi dia macam takdir dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni, ijbari ni, dia tidak melibatkan dosa dengan pahala. Seterusnya kita pergi kepada aliran-aliran. Aliran ni saya akan bentangkan empat aliran, iaitu aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama sekali saya akan menyentuh tentang aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ni, dua perdebatan dalam perbuatan manusia, iaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderate. Moderate ni maknanya sekatalah macam apa orang cakap, sederhana. Okey, Jabariyah sederhana. Jabariyah ekstrim ni, manusia tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, iaitu hanya Allah yang menentukan. Hanya Allah menentukan dan manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Jabariyah moderate pula, Tuhan menciptakan perbuatan manusia sama ada baik maupun buruk. Seterusnya, kita pergi sebelum kita pergi kepada aliran Jabariyah ni, okey, kita akan bahas sedikit tentang syurga dan neraka tentang aliran Jabariyah. Syurga dan neraka tidak kekal kerana tidak ada yang kekal selain zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan kekal yang dinyatakan dalam Al-Quran bermaksud lama. Bagi mereka, iaitu Jabariyah ni, Allah juga tidak dapat dilihat di akhirat kelak.
Qada dan Qada di bawah aliran Jabariyah pula, makhluk bergantung kepada Qada dan Qada semata-mata atau sepenuhnya. Mereka melaksanakan semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka seperti kapas yang berterbangan di udara, katanya aliran Jabariyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada aliran yang kedua, iaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ni, segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri, baik perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik. Oleh sebab itu juga mereka berpendapat bahawa mereka berhak mendapat pahala di atas kebaikan atau kewajipan yang dilakukan, dan berhak mendapat hukuman di atas semua perkara yang mereka lakukan dengan kejahatan. Seterusnya, manusia tidak sepatutnya melakukan perkara sebegitu bagi tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuan sendiri. Okey, kita pergi kepada pahala dan dosa di bawah aliran Qadariyah ni. Pahala dan dosa, manusia sendiri memberi kesan kepada perbuatannya. Macam tadilah, kalau buat kewajipan ataupun kebaikan akan mendapat pahala, kalau buat kejahatan akan dapat hukuman. Seterusnya, Qada dan Qada di bawah aliran Qadariyah ni, mereka percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat apa-apa takdir terhadap manusia. Yang membuatnya hanya manusia saja. Hanya manusia yang menentukan takdir mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada aliran yang ketiga, iaitu aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah, mereka ni memandang manusia memiliki daya yang besar dan bebas. Itu oleh kerana itulah Mu'tazilah menganut fahaman Qadariyah ni, iaitu perbuatan manusia bukanlah diciptakan oleh Tuhan, akan tetapi manusia sendiri yang menentukan tentang perbuatannya. Okey, seterusnya, mengakui Tuhan sebagai pencipta awal, sedangkan manusia berperanan sebagai pihak yang beraksi untuk mengubahnya. Kita pergi kepada pahala dan dosa. Pahala dan dosa di bawah aliran Mu'tazilah ni. Golongan ni percaya bahawa orang yang melakukan dosa besar selain syirik adalah tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi fasik. Mereka mengambil jalan tengah ketika menghukum kedudukan. Mereka ambil, kalau contoh mereka buat kebaikan dan kejahatan, mereka ambil tengah-tengah. Okay, seterusnya tentang syurga dan neraka bagi Mu'tazilah ni, al-manzilah bainal manzilatain. Mereka ambil di antara tengah-tengah. Percaya syurga dan neraka serta balasan baik dan buruk. Yang terakhir, kita pergi kepada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, golongan ni kita ni sebagai yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dan hamba tidak dipaksa dan tidak diserahkan sepenuhnya, serta tidak memberikan kesan terhadap usaha manusia yang dilakukan secara tersengaja. Iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia bersifat bersederhana dan pertengahan, manakala iktikad Qadariyah dan Jabariyah ni dia terlebih melampau. Ia adalah melampau kerana mereka ada yang mengatakan 100% di bawah manusia, 100% takdir itu di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi kepada kaitan Qada dan Qada dengan af'alul ibad. Okey, sebelum tu, maafkan saya. Sebelum tu kita lihat sedikit tentang pahala dan dosa di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Aswajah. Okey, Aswajah beriktikad sederhana. Okey, bersifat sederhana tu. Dan manusia yang buat baik akan mendapat pahala, dan yang sebaliknya akan mendapat dosa. Tetapi manusia sendiri ada pilihan terhadap pilihan mereka, sama ada baik atau buruk, kecuali dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, syurga dan neraka di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah ni, mereka percaya balasan baik akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala balasan dosa akan dimasukkan dalam neraka. Akan tetapi
Mereka berpegang pada pendapat urusan syurga dan neraka adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia tidak mengatakan bahawa urusan syurga dan neraka tu di bawah, maknanya di dalam tangan manusia sendiri. Qada dan qadar, Allah menentukan takdir, namun Allah memberi manusia akal untuk berikhtiar. Allah ni dia telah meletakkan akal dalam fikiran kita untuk berfikir secara, orang kata, secara logik, mana yang baik, mana yang buruk. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaitan qada dan qadar dengan af'alul ibad. Kaitan qada dan qadar dengan af'alul ibad ni wajib bagi semua orang yang beriman untuk mempercayai dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kalau ada yang musibah itu, mungkin itu satu hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lebih memperingati kepada dia. Allah berkuasa menentukan dan mengatur sesuatu di seluruh alam dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu kesimpulan. Kesimpulan daripada af'alul ibad ni, manusia mempunyai kebebasan berkehendak, akan tetapi tidak mampu dicapai tanpa kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai contoh, kita ingin berbuat baik, kita niat untuk berbuat baik. Contohnya, kita ingin ke masjid. Akan tetapi waktu tu kita hanya ada motor dan hujan lebat, maka kita tidak boleh pergi ke masjid kerana hujan lebat. Oleh itu, itu yang dimaksudkan dengan tanpa kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Dia bukannya macam mana? Dia sebenarnya di atas kita juga macam mana. Kalau kita untuk nak buat baik, kita akan buat baik. Kalau kita nak buat jahat, kita akan buat jahat. Oleh itu, Allah meletakkan akal dalam fikiran kita untuk berfikir yang mana baik dan yang mana buruk. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan kecuali hanya kebaikan. Sedangkan keburukan yang diturunkan Allah menurut manusia adalah merupakan sesuatu kebaikan dengan bentuk hikmah di sebalik keburukan menurut manusia. Okay, kita nampak sesuatu tu Allah turunkan dengan bala, macam bala, macam mana dia, sesuatu yang buruk, contoh aksiden ke. Okey, kita nampak yang negatif. Kita kata benda ni kalau kita tak pergi ketika tu, contoh kalau kita tak naik kereta masa tu, kita tak akan aksiden. Okey, bukan macam tu. Dia macam Allah ni telah meletakkan sesuatu kebaikan, iaitu hikmah. Mungkin lepas ni kita akan dapat kereta baru. Okey, mungkin lepas ni kita akan lebih ingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, wallahu alam. Terima kasih kerana mendengar video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.